Seorang Perdana Menteri mesti ada kewibawaan, berdepan dengan rakyat, berdepan dengan media, berhujah dengan semua pihak, termasuk pembangkang di Parlimen. Suhu politik yang semakin panas, pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Ini kalau Perdana Menteri dan Menteri tak faham, saya ingat dia kena ambil ujian SPM semula. Tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos. Sebab dia bagi kenyataan jelas satu carana. Bagi saya, jawatankuasa khas darurat yang untuk menasihati agung, sepatutnya dalam sidang akan datang ini, buat keputusan terus je lah. Hentikan darurat sekarang ataupun selewat-lewatnya 1 Ogos. Jadi soal integriti, ketelusan, pertanggungjawaban, ini peringatan kepada semua, terutama kerajaan yang ada. Apa jawab Perdana Menteri? Jawab Perdana Menteri, beliau menyatakan beliau telah sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong setiap kali soal COVID, soal ekonomi, soal parlimen, soal darurat. Tan Sri Muhyiddin faham. Setelah dengar ini semua, Agung berpendapat dan memberikan pandangan dan titah yang sedemikian. Maknanya tidak memuaskan. Dan untuk menetapkan di sini bahawa kerajaan sekarang ikut perlembagaan dan undang-undang, saya nak sebut di sini ya. Kalau betul ikut perlembagaan dan undang-undang, seorang Perdana Menteri yang tahu hilang majoriti harus secara terhormat mundur. Seorang Perdana Menteri mesti ada kewibawaan, berdepan dengan rakyat, berdepan dengan media, berhujah dengan semua pihak, termasuk pembangkang di Parlimen. Mesti bersedia menjawab pertanyaan tentang tender, tentang kos vaksin, tentang siapa ejennya dan semua hal-hal yang sekarang ini diselindung atas nama darurat, dan itu yang bagi pada hemat saya telah memaksa ataupun mendorong Raja-Raja Melayu menyatakan sikap yang sebenarnya ulung-ulung kali berlaku dalam sejarah. Saya harap demi kepentingan negara dan rakyat menjunjung titah berdasarkan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita harus hentikan sikap angkuh yang berlaku sekarang, sehingga kalau kita biarkan keadaan begini, pimpinan Perikatan Nasional cuba membawa suatu suhu, bukan saja suhu politik yang menghangat, tapi cara mereka menjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Perdana Menteri telah membawa suhu kehangatan, ketegangan itu yang tempiasnya sampai kepada Raja-Raja Melayu. Kita harus elakkan dengan pastikan bahawa ada perubahan yang wajar berlaku supaya pemerintahan lebih inklusif mengikut nasihat, lebih transparan atau telus dan lebih bertanggungjawab dan menumpukan perhatian untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan memulihkan kepercayaan dan keyakinan, dan tidak mendengar penipuan demi penipuan, angka yang salah, jumlah vaksin yang salah, pengedaran yang salah, penipuan berterusan tentang kedudukan ekonomi, padahal rakyat menganggur ataupun dalam kesusahan, dan kita yang mewakili kawasan-kawasan setiap hari mendapat tuntutan, mendengar keluhan tentang orang yang kurang upaya, kurang makanan, kurang keselesaan dalam hidup, dan menteri-menteri jawab ekonomi sekarang dapat dipacu secara yang meyakinkan. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.